Legenda Rakyat kali ini akan menceritakan mengenai kisah Badang. Kesan tinggalan dan bukti yang boleh dikaitkan dengan kekuatan Badang di kampung orang asli Sayong Pinang menguatkan lagi kewujudan legenda orang kuat itu. Mengenai latar belakang Badang daripada pakar sejarah dan dokumentasi yang pernah dihasilkan berkaitan legenda berkenaan, Badang dikenali sebagai hulu balang kerajaan Temasek ketiga Raja Seri Rana Wikrma, iaitu antara tahun 1362 hingga 1375. Badang berasal dari Sayong dan bekerja di ladang kepunyaan seorang tuan tanah, iaitu orang kaya Nirasura di Seluang. Namun tidak jauh dari kawasan kampung orang asli Sayong Pinang. Badang disifatkan sebagai anak muda yang berkebolehan istimewa dengan watak gagah sebagai panglima, tetapi badannya yang tidak begitu besar dan tidak berubah menjadi terlalu besar ketika beradu kekuatan. Kepahlawannya berbeza dengan pahlawan Melayu lain, tetapi ada terdapat persamaan beliau, iaitu secara rasmi dilantik sebagai hulu balang kerajaan. Badang tidak pernah terbabit dalam siri peperangan dan tidak pernah menggunakan senjata. Sebaliknya, kekuatan beliau adalah luar biasa dan semula jadi. Beberapa kisah kesaktian Badang juga menjadi bualan. Antaranya, kehebatan beliau mendayung sampannya, yang mana jika sekali Badang menghayung dayungnya, pasti sampannya akan bergerak dan sampai ke lokasi yang jauh. Mengenai kematian Badang, diceritakan sama seperti orang biasa lain, iaitu punca Badang mati disebabkan sakit tua dan kuburnya terdapat di sebuah kawasan hutan di pinggir desa Kandis, Pulau Buru di Karimun, Kepulauan Riau, Indonesia. Antara kisah yang sering diperkatakan kesaktiannya adalah kisah ketika Raja Seri Rana Wikrma menyuruh Badang memetik daun kuras untuk dijadikan ulaman bagi santapan baginda. Badang berjaya mengambil daun berkenaan walaupun sukar, namun Badang terjatuh menyebabkan kepalanya terhentak pada sebiji batu besar. Yang ajaibnya, Badang tidak cedera, sebaliknya batu berkenaan tersebut yang terbelah dua. Atas ujian itu, beliau diberi penghargaan oleh raja dengan satu persalinan pakaian dan dibenarkan tinggal di kawasan kota. Kisah lain pula, Badang membantu 300 pemuda yang gagal menolak kapal ke laut dan selepas membuktikan kebolehannya menolak kapal dengan hanya sebelah tangannya, raja begitu kagum dan melantik menjadi hulu balang diraja. Selain itu, kisah ketika Singapura didatangi satu utusan dari benua India beserta 70 kapal untuk menguji kekuatan Badang dengan hulu balangnya, Nadi Bijaya. Dalam pertandingan itu, kedua-dua hulu balang kerajaan itu mendapat keputusan seri. Nadi Bijaya kemudian mencadangkan siapa yang dapat mengangkat batu besar berhampiran istana akan menjadi pemenang. Nadi Bijaya hanya mampu mengangkat batu itu sehingga paras lutut sebelum meletakkannya kembali ke tanah. Namun Badang berjaya mengangkat batu itu melebihi paras kepala sebelum meleparnya ke laut. Kisah keempat adalah ketika pahlawan kerajaan Perak dari Sumatera Benderang tidak sanggup beradu kekuatan dengan Badang kerana menyedari Badang jauh lebih kuat daripadanya. Syarif Muhammad Saleh, seorang ahli sejarah Riau, Indonesia, pernah mengatakan kehebatan Badang memang tidak boleh dinafikan. Kisah Badang diubah pihak barat untuk memberi gambaran buruk kepada sikap orang Melayu, tetapi beliau mahu masyarakat Melayu percaya bahawa kisah Badang bukan cerita dongeng. Jadi, adakah legenda Badang ini hanya mitos atau sebenarnya memang benar wujud? Anda sendiri menilainya.